Hai murid-murid, kali ini kita mahu mempelajari unit 4 iaitu kemahiran sosial di tempat awam. Pertama sekali, kamu kena tahu apa itu tempat awam. Tempat awam adalah kawasan di mana semua orang boleh berada di situ. Terbuka kepada siapa-siapa nak datang. Okey, faham ya? Secara ringkasnya lah. Okey, kalau lihat pada gambar yang diberi ni, kita baca apa yang mereka sedang bualkan. Okey. Selamat petang Ranjit. Apakah yang hendak kamu buat dengan bungkusan itu? Kanak-kanak perempuan ini bertanya kepada Ranjit. Ranjit pun jawab, saya hendak kirimkan bungkusan ini kepada datuk saya. Dia nak kirimkan sesuatu kepada datuk dia ni, bungkusan ni. Okey, pada pendapat kamu lah, ke mana Ranjit dan ibunya mahu pergi? Dia kata dia nak menghantar bungkusan ni. Selalunya orang hantar bungkusan dekat mana je? Betul ni, dekat pejabat pos. Jadi Ranjit dan ibunya mahu ke pejabat pos. Seperti yang kita tahu, pejabat pos adalah salah satu tempat awam. Okey. Jadi kita akan bincangkan tentang pejabat pos. Okey, baik, seterusnya adalah situasi dalam pejabat pos. Kalau kamu tengok kat sini ya, dua muka surat ni semua keadaan dalam pejabat pos. Okey, kita baca sikit. Orang ramai sering pergi ke pejabat pos untuk pelbagai urusan seperti mengirimkan surat dan membayar bil. Kita perlu berkomunikasi dengan sopan di dalam pejabat pos untuk memudahkan kita berurusan. Secara logiknya lah, kalau kita cakap kasar-kasar, kita marah-marah orang nak tak tolong kita? Tak nak kan? Jadi sama juga, kita pergi pejabat pos untuk melakukan sesuatu urusan. Jadi bila kita nak berurusan dengan orang, kita kena cakap dengan sopan. Okey, baik. Perhatikan gambar, nyatakan aktiviti yang terdapat dalam gambar. Kat mana kita nak start dulu? Okey, kat sini lah. Apa ni? Ini mungkin kaunter pertanyaan sebab ada tanda kat sini kan, kaunter pertanyaan. Ada seorang budak lelaki tanya, Encik, bagaimanakah cara untuk mengirimkan bungkusan ini? Sopan tak dia cakap? Sopan, dia cakap dengan sopan. Pegawai ni pun jawab, sila isi borang ini. Dia bagilah borang untuk diisi sebab dia nak hantar bungkusan. Ni Ranjit tadi. Ingat tak? Ini adalah Ranjit tadi, dia nak kirim bungkusan kan? Ini aktiviti di kaunter pertanyaan. Okey, tengok pula ni. Ada remaja lelaki ni tengah buat apa ni? Tengok kat atas ni, sila ambil nombor giliran di sini. Dia buat apa? Dia ambil nombor giliran. Dekat dalam pejabat pos kita kena ambil nombor giliran untuk tunggu giliran kita berurusan. Kita tak boleh terus saya. Jangan macam tu. Kita kena ambil nombor giliran. Kat sini pula, ni kaunter pelbagai. Ni semua kaunter pelbagai. Tengok ni. Encik ni cakap apa? Selamat petang. Saya ingin membayar bil elektrik dan bil air. Pegawai ni dulu ucap, selamat petang. Selamat petang. Saya ingin membayar bil elektrik dan bil air. Cara berurusan nak membayar bil elektrik dan bil air. Tengok kat kaunter 3 ni pula. Encik, saya hendak membeli stem 60 sen. Tengok ni, pegawai ni senyum je. Ini stemnya. Terima kasih encik. Nampak dia bagi ucapan terima kasih, penghargaan. Maksudnya dia berurusan dengan sopan.
Okey, ni apa ni? Semasa di pejabat pos, pelanggan perlu duduk dan menunggu nombor giliran dipanggil. Tujuannya adalah untuk memastikan urusan berjalan lancar dan pelanggan lebih selesa. Kalau ada nombor giliran, kita boleh sambil duduk ni, duduk menunggu giliran. Ni mereka sedang menunggu giliran. Kita boleh duduk dengan selesa sambil tunggu giliran kita. Kalau tak ada nombor giliran macam mana? Berebut-rebut, rasa-asa ada yang tolak menolak. Jadi tak selesa lah keadaan tersebut. Betul tak? Okey, faham ya? Okey, baik. Untuk muka surat berikutnya ni, kalau kita tengok kat sini, macam ada lawatan dari sekolah je. Ada cikgu, ada murid-murid kat sini kan. Tengok. Kita baca. Kelas khas Sekolah Kebangsaan Taman Bestari membuat lawatan ke pejabat pos. Mereka ingin membeli stem khas Hari Kemerdekaan. Kadang-kadang pejabat pos ni memang akan buat jualan stem khas. Macam ada Hari Kemerdekaan, hari sukan besar, contoh sukan Commonwealth ke, sukan SEA ke. Dia ada buat jualan stem khas ni. Okey, tengok murid ni cakap apa. Kita sudah sampai. Cikgu ni pun balas, ya, di dalam pejabat pos kamu tidak boleh bising dan bermain. Cikgu ni pesan siap-siap, jangan buat bising dan jangan bermain. Boleh mengganggu orang lain kat dalam pejabat pos. Ini pula situasi dalam pejabat pos. Murid ni tanya, cikgu, apakah yang perlu kita lakukan? Cikgu menjawab, untuk membeli stem, kita perlu beratur di kaunter pelbagai. Maksudnya apa? Maksudnya cikgu ni nak suruh murid-murid dia belajar membeli stem. Sekarang ni mereka berada di kaunter pelbagai. Cikgu tadi kata kalau nak beli stem kena beratur di kaunter pelbagai. Mungkin urusan ni tak memerlukan urusan yang lama macam bayar bil, menghidupkan lesen. Jadi mereka perlu hanya beratur beli stem, minta stem dan bayar. Okey, tengok ni. Selamat petang, Encik. Kami ingin membeli stem khas Hari Kemerdekaan. Selamat petang. Berapakah stem yang diperlukan? 5, Encik. Ini stemnya. Terima kasih, Encik. Kamu rasa mereka ni berinteraksi dengan sopan ke tak? Ya, mereka berinteraksi dengan sopan. Ni, antaranya ada ucapan selamat petang. Lepas tu ada ucapan penghargaan terima kasih. Jadi, apa-apa bila kita berurusan dengan orang, bila dah selesai urusan, kita ucap terima kasih. Tanda menghargai apa? Menghargai kerjasama yang diberikan lah. Okey, baik, faham ya? Okey, kat sini kita buat refleksi minda sikit. Okey, nombor 1. Nyatakan cara kamu berkomunikasi di pejabat pos ketika kamu ingin membeli stem di kaunter pelbagai. Macam mana tadi murid tadi berinteraksi? Mula dia ucap selamat dulu, selamat pagi ataupun selamat tengah hari ataupun selamat petang, Encik. Saya mahu membeli stem. Berapa ya? Kalau kamu tak pasti, boleh tanya dengan baik. Nanti pegawai kat kaunter tu akan membalas jawapan yang kamu perlukan lah, ataupun urusan yang kamu mahukan. Okey, sekiranya urusan tu dah siap, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih. Kita berkomunikasi di pejabat pos dengan cara yang sopan. Okey, nombor 2. Berikan contoh ucapan yang sopan ketika melakukan aktiviti di pejabat pos. Tadi 1, kita nak beli stem. Okey, yang keduanya contoh, selamat pagi, Encik. Ya, boleh saya bantu? Kata pegawai tu. Kamu balaslah, saya mahu membayar bil elektrik dan bil air. Ini dia bil saya. Bagi bil kepada pegawai di kaunter tersebut.
Nanti dah siap berurusan, jangan lupa ucap terima kasih. Okey, baik. Yang ketiga, ceritakan keadaan di pejabat pos. Apa yang kita dapat tengok tadi dalam pejabat pos, kalau kamu ingat? Ya, keadaan kat pejabat pos dia tak terlampau bising, dia terkawal. Semua orang tunggu giliran masing-masing untuk berurusan di pejabat pos. Tak ada yang tegur gapah ataupun yang cakap kuat-kuat sampai semua orang boleh dengar. Tak ada kanak-kanak sedang berlari-lari ataupun bermain-main buat bising yang boleh mengganggu orang lain. Yang tu semua tak boleh, ya. Dan juga kita takkan dapat lihat ada orang sedang makan dekat dalam pejabat pos. Okey, sebagai ulang kaji kemahiran sosial di tempat awam, iaitu di dalam pejabat pos. Tadi cara berkomunikasi macam mana? Ucapan bertata susila, iaitu membuat permintaan secara sopan. Tadi contoh apa? Bagaimana macam ni tadi contoh macam mana kita nak buat permintaan secara sopan. Contoh, encik, saya mahu membeli stamp. Berapa ya? Tu kita nak tanya harga. Kita cakap dengan sopan. Lepas tu berbalas ucapan. Bila kita tanya, pegawai akan menjawab. Bila pegawai tu tanya, kita pula jawab. Yang ketiga, memberikan ucapan penghargaan. Contoh, terima kasih selepas berurusan. Tingkah laku yang sesuai. Di dalam pejabat pos, kita kena bertingkah laku dengan benda yang sesuai. Contoh, kita kena beratur, mengikut giliran dan mengamalkan tingkah laku yang sopan. Mengamalkan tingkah laku yang sopan contoh apa? Bila kita batuk ke, kita bersin ke, kita kena tutup mulut. Apa lagi? Mengamalkan tingkah laku yang sopan. Duduk elok-elok, jangan bergoyang-goyang sampai bergegar semua kerusi kat dalam pejabat pos tu. Itu tak elok. Ataupun kita tidak membuat bising lah. Itu tingkah laku yang sopan. Okey, baik ya. Cikgu harap kamu faham dengan penerangan seberingkas ni. Ini yang mampu cikgu beri, kerana murid-murid pun tidak boleh datang ke sekolah. Jadi kita buat pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk macam ni lah, buat video. Apa-apa kalau ada masalah ataupun tidak faham, bolehlah berhubung secara terus dengan cikgu melalui WhatsApp. Okey. Untuk itu cikgu akan beri latihan pengukuhan dan harap murid-murid memberi maklum balas terhadap latihan pengukuhan tersebut. Terima kasih. Jumpa lagi dalam pelajaran yang berikutnya.